Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Brazil menentang Korea Selatan, yang mana Brazil menang 4-1 pada perlawanan ni. Dan kalau kita lihat pada perlawanan ni, sebenarnya game telah over di first half lagi, sebab Brazil memang bermain di top notch, dan juga dengan kepulangan Neymar, mereka bermain dengan begitu baik sekali. Mereka berjaya untuk build up play di bahagian tengah, kekalkan ball position, mereka stretch out untuk mencari winger. Memang sangat-sangat excellent lah. Dan juga melibatan daripada centre back untuk involve dengan pergerakan berhampiran dengan di box pasukan lawan pun memang sangat-sangat bagus. Jadi boleh saya katakan dengan kepulangan Neymar, mereka telah memperbaiki sedikit masalah mereka dengan adanya pemain nombor 10 ataupun attacking midfielder yang boleh menggerakkan bola di bahagian tengah dan juga progress sampai masuk ke dalam D box pasukan lawan dengan short passing, open play, link up, combination dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sebelum ni, selepas kehilangan Neymar, Brazil seakan-akan bermain hanya menumpuk dan juga berpaksikan kepada wide area sahaja ataupun kepada winger sahaja, iaitu Vinicius dan juga Rafinha untuk buat game, dan mereka akan cross ataupun cut back mencari Richarlison tanpa penggunaan dengan sepenuhnya ataupun utilize sepenuhnya bahagian tengah selepas mereka kehilangan Neymar dalam 2 game yang lepas akibat kecederaan. Tetapi kembalinya Neymar, memang kita boleh lihat gameplay sebenar Brazil, dan mereka bermain sebagai satu tim, as a team, dan mereka mempunyai technical individu yang sangat bagus untuk semua pemain. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Brazil. Apakah perkara yang saya suka dan juga apakah perkara dan juga corak permainan yang diterapkan oleh pasukan Brazil pada perlawanan ni sehingga mereka boleh dominasi dan mereka boleh dominate game ni. Yang pertama, apa yang saya suka tentang pasukan Brazil adalah di bahagian tengah mereka, iaitu Paqueta, Neymar dan juga Casemiro, yang mana kita boleh lihat sebenarnya mereka bermain dengan sangat bagus di bahagian tengah dengan kehadiran Neymar in term of offensive ataupun in term of attacking. Sebab apa saya kata begitu? Kalau kita lihat untuk tugas yang dilakukan oleh Casemiro, beliau sebenarnya bermain dalam sistem single pivot, iaitu number 6 lah, yang mana beliau akan beraksi more to defensive dan dia takkan banyak involve ataupun contribute untuk menyerang. Sebaliknya, beliau lebih fokus untuk memberi backup dan juga bertahan dalam membantu pasukan Brazil ketika mereka diserang. Dan disebabkan itulah kita boleh tengok Paqueta dan juga Neymar, sebenarnya mereka berdua ni bermain seakan-akan double 8, yang mana dua-dua bermain di bahagian central midfield. Tetapi disebabkan adanya Casemiro yang bermain single pivot dan telah memberi bantuan untuk backup pertahanan Brazil in term of build up play ataupun dalam mereka punya position ketika menyerang, maka kita boleh tengok kedua-dua player iaitu Paqueta dan juga Neymar boleh bermain dengan lebih advance dan juga ofensif, lebih ke hadapan untuk memberi bantuan kepada bahagian kanan dan juga kiri masing-masing. Saya mulakan dengan Neymar. Kita boleh tengok di bahagian kiri, Neymar sentiasa bermain sebagai pemain nombor 10 untuk menggerakkan bola dari kawasan middle area ke kawasan di box pasukan lawan, dan dalam pada masa yang sama dia juga menjadi link up ataupun connector kepada Vinicius untuk open game kembali ke bahagian tengah. So apabila mereka menyerang di bahagian kiri, Vinicius sentiasa mendapat support daripada Neymar untuk menerima bola ataupun untuk melakukan switch play, yang menyebabkan Vinicius boleh untuk bermain dengan lebih baik dan bermain dengan lebih cemerlang in term of create mereka punya corak serangan. Sebab apa? Sebab kalau Neymar tak ada sebelum ni, kita boleh tengok yang Vinicius agak struggle untuk bina game dan lebih kepada pergerakan individu untuk beat pertahanan pasukan lawan dengan situasi 1v1. Tetapi dengan adanya kehadiran Neymar, Vinicius boleh bermain dengan lebih bagus dan lebih atraktif, dengan boleh membantu Neymar dengan buka game, switch play dengan ada bantuan pada Neymar yang membuat larian-larian yang bagus dengan bola ataupun tanpa bola. So Vinicius tak perlu nak create game dengan 1v1 lagi, beliau juga boleh untuk open game kembali ke tengah, dan juga beliau juga boleh involve untuk masuk
masuk ke dalam D-box menggantikan tempat Richarlison ataupun overload numbers of player di dalam kotak penalti untuk menerima umpanan daripada pasukan ataupun teammate dia. Itu untuk Neymar dan juga Vinicius. Dan untuk bahagian kiri pula, kita boleh tengok benda yang sama juga berlaku. Paqueta juga bermain dengan sangat baik, yang mana beliau juga advance lebih ke bahagian hadapan dan sangat-sangat ofensif untuk membantu Rafinha di bahagian kanan. So apabila Rafinha dapat bola, maka Paqueta akan stay dekat bahagian middle ataupun bahagian tengah sedikit berhampiran dengan D-box untuk membantu Rafinha dengan melakukan switch play ataupun open balik game ke bahagian tengah untuk mereka create the variation of attacking yang mereka boleh lakukan untuk masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Jadi apabila berlakunya begitu, kita boleh tengok Rafinha tak perlu untuk bergantung kepada technical individu dia untuk beat pertahanan lawan sebelum masuk ke dalam D-box melakukan cut-in ataupun crossing. Sebaliknya dia boleh buka game dengan lebih bagus bagi membantu Paqueta ataupun untuk memberi bola kepada Paqueta kembali ke bahagian tengah. Jadi di bahagian midfield dan winger ni mereka sentiasa mendapat support. So Paqueta dan juga Neymar lebih bertindak kepada wide attacking midfielder pada pasukan Brazil, dan dalam pada masa yang sama ketika mereka bertahan mereka membentuk double 8. Sebab apa? Sebab mereka akan membantu barisan tengah untuk melakukan track back dan juga membentuk defending shape yang bagus ketika mereka diserang ataupun mereka kena serang oleh pasukan Korea Selatan. Itu yang baguslah. Dan untuk winger pula, Rafinha dan juga Vinicius, apabila mereka banyak mendapat support daripada Neymar dan juga Paqueta in term of position ketika mereka sedang menyerang, maka mereka pun boleh mengharapkan kepada teammate mereka untuk open game dengan lebih lancar dan mereka tidak perlu berharap mereka untuk bermain secara individu. Sebaliknya mereka boleh main as a team. Dan untuk game ni kita boleh tengok Rafinha dan juga Vinicius bukan hanya bagus ketika mereka menyerang dan juga ketika bola berada di kaki, sebaliknya ketika bertahan mereka juga rajin untuk melakukan track back, iaitu mereka turun ke kawasan mereka sendiri untuk cover up mereka punya fullback iaitu Danilo dan juga Eder Militao untuk memastikan yang numbers of player Brazil boleh mengekang asakan dan juga serangan yang dilakukan oleh Korea Selatan, terutamanya di second half. That is a good thing lah tentang pasukan Brazil. Dan yang seterusnya, apa yang boleh kita nilai daripada pasukan Brazil punya performance adalah mengenai Richarlison, yang mana untuk game ni boleh saya katakan Richarlison bermain dengan sangat baik. Beliau bukan sahaja menggerakkan bola dan beliau bukan sahaja menjadi goal scorer, tetapi untuk game ni beliau terlibat dengan beberapa gerakan-gerakan yang penting. Yang pertama, kita boleh tengok gol dari Vinicius Junior, yang mana Vinicius berada dalam keadaan yang kosong di bahagian kiri pasukan Brazil di dalam D-box pasukan Korea, tetapi Richarlison pandai untuk attract pemain pasukan lawan iaitu pertahanan seperti Kim Min-jae dan sebagainya untuk lebih memfokuskan kepada marking beliau, dan akibat daripada attraction tersebut cutback yang dilakukan oleh Rafinha ke dalam D-box boleh dikatakan sampai kepada kaki Vinicius berbanding sampai kepada kaki Richarlison yang hanya menjadi shadow ataupun bayangan sahaja untuk bola tu sampai kepada kaki Vinicius. Dan gol yang kedua, Richarlison sekali lagi menunjukkan semangat yang bagus, berjaya untuk mendapatkan sepakan penalti, walaupun bagi saya itu adalah soft penalti, tapi dah pengadil tak mau check VAR nak buat macam mana, so Richarlison berjaya mendapatkan sepakan penalti. Dan gol yang ketiga, kita boleh tengok pergerakan yang dilakukan oleh Richarlison yang melakukan build up play bersama dengan Marquinhos dan juga Thiago Silva. Yang menarik tentang gol Richarlison ni, dia start, dan bila mana dia start dah menarik dah, dia dapat bola, dia kontrol bola, tetapi yang menarik lagi adalah contribution dan juga penlibatan involve-nya daripada Marquinhos dan juga Thiago Silva. Dia buka kepada Marquinhos, Marquinhos buka kepada Thiago Silva, Thiago Silva buka balik kepada dia, lepas tu dia gol. So membuktikan yang pasukan Brazil punya attacking ni bukan hanya mengharapkan kepada bahaya serangan ataupun player yang attacking minded sahaja. Sebenarnya attacking ataupun centre back pasukan Brazil pun boleh involve dan berada berhampiran di bawah pasukan lawan selepas situasi set piece dan sebagainya untuk mereka terus menyerang pasukan lawan. So that is a good thing lah, sebab dua pergerakan yang dilakukan oleh Richarlison seorang penyerang dibantu oleh dua orang centre back pasukan Brazil, mind blowing. So that is a good thing, so menunjukkan kualiti yang ada pada pasukan Brazil untuk
membina gameplay yang bagus. Jadi Richarlison memang bagus lah. Dia create game, dia berjaya untuk menempatkan diri sebagai seorang striker dengan bagus, dan dia bukan hanya sebagai target man pada perlawanan ni. Kalau kita lihat dalam perlawanan-perlawanan yang lepas, boleh dikatakan Richarlison banyak menunggu hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain ataupun pasukan Brazil kepada beliau. Tetapi untuk ke game kali ni, dia menunjukkan work rate yang tinggi, dia menunjukkan yang dia boleh untuk create space dan juga boleh untuk cipta ruang kepada pemain-pemain yang lain. Dan dalam pada masa yang sama, dia punya off ball movement pun bagus untuk attract defense follow dia, dan dia pun bagus daripada segi open game dan goal scorer. So that is a good thing tentang Richarlison. Yang tu yang saya suka lah tentang pasukan Brazil. Dan untuk defense, kalau kita lihat pada perlawanan ni, Brazil bermain dalam 3 center back ataupun boleh dikatakan 2 center back lah. Tetapi dalam pembentukan kebanyakannya 3 center back, Thiago Silva, Marquinhos dan juga Eder Militao, yang mana Danilo untuk game ni lebih masuk menjadi inverted fullback ketika mereka ada position. Dan untuk back block, mereka sebenarnya bermain dengan sangat cemerlang, yang mana kita boleh lihat ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh pasukan Korea sebenarnya hampir membuahkan hasil, tetapi akibat daripada kekentalan dan juga kehebatan pertahanan pasukan Brazil, berjaya untuk memastikan gerakan yang dilakukan oleh Korea berjaya untuk dipatahkan, dan dibantu juga dengan kecemerlangan daripada Alisson yang menafikan beberapa percubaan daripada pemain Korea Selatan yang melakukan percubaan jarak jauh. Tetapi sayang, gol Korea Selatan yang satu tu memang lawa, memang superb lah. Jadi secara overallnya, apa yang boleh saya katakan, Brazil telah menunjukkan yang mereka ni adalah satu tim yang clinical. Mereka punya corak permainan sangat efisien, bukan hanya mengandalkan ataupun mengharapkan kepada technical individu yang bagus, sebaliknya bermain as a team, dan mereka berjaya buktikan yang mereka adalah pasukan yang top notch dan juga bermain dengan sangat baik pada perlawanan ni. Mereka punya off ball movement memang bagus, mereka punya run on the ball pun bagus, mereka punya ball movement pun bagus, pergerakan mereka, positioning semua bagus. So memang orang kata apa, superb kan. Setiap department tu memang superb. Saya harapkan game macam ni diteruskan lagi ketika menentang Croatia. Jadi untuk Korea Selatan, apa yang boleh saya cakap, mereka sebenarnya dalam 30 ke 40 minit tu mereka sebenarnya lambat untuk settle down. Jadi apabila mereka lambat untuk settle down, mereka banyak buat defending error yang telah menyebabkan mereka sudah kejunam ketika first half. Tetapi nasib baiklah masuk second half, mereka mula untuk adapt dengan that situation, mereka mula untuk berani kawal bola dan sebagainya, dan hasilnya mereka berjaya untuk cipta beberapa gerakan. Tetapi in term of clinical, mereka gagal untuk execute peluang-peluang yang ada. Tetapi mereka berjaya skor satu gol yang lawa. Bagi saya that is a fair lah, satu gol kan. So mereka lebih fokus kepada untuk baiki defend di second half. Sebab apa? Sebab mereka tak mau nak kena lagi gol yang banyak lah kan. Different gol yang banyak menyebabkan mereka lagi malu. So that is a good thing. Mereka banyak bertahan dan mereka berjaya untuk score dengan efektifnya di second half. Kalau mereka kekalkan gameplay macam second half buat first half, mungkin mereka tak kena sampai 4 lah kan. Tapi nak buat macam mana, itulah bola sepak. Siapa cepat adapt, siapa cepat settle down, dia lah ada kelebihan. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.